Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Berita kehilangan seorang remaja lelaki pada 10 Januari 2022 telah menggemparkan negara dan telah ditularkan di media sosial bagi meminta bantuan orang awam yang mempunyai maklumat tentang remaja tersebut ataupun melihat remaja itu di mana-mana akan segera menghubungi pihak berkuasa. Mangsa Muhammad Iznun Al-Hazim Mahadi berusia 13 tahun dipercayai keluar daripada rumah keluarganya untuk bermain bersama rakannya, tetapi ketiadaan mangsa disedari ibunya apabila mendapati mangsa tiada di tempat tidurnya seperti biasa. Menyadari yang anaknya tiada di rumah tersebut, ibu mangsa segera mengejutkan ahli keluarganya yang lain dan memberitahu mereka bahawa mangsa hilang. Tanpa berlengah, mereka terus mencarinya di sekitar kawasan rumah serta kampung. Pada 12 Januari 2022, jam lebih kurang 5.30 petang, setelah lebih 30 jam dilaporkan hilang, mangsa telah dijumpai dengan selamat dilihat merayau sendirian dan berada dalam keadaan bingung kira-kira 2 kilometer dari lokasi dia dilaporkan hilang. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, mangsa yang seorang pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Laloh, Kuala Kerai itu keluar dari rumah kira-kira pukul 9 malam untuk lepak bersama 3 orang rakannya serta pergi bermain sepak takraw di kawasan hadapan berdekatan dengan rumahnya di Kampung Pasir Linggi, Gua Musang. Kemudian, pada pukul 3 pagi, ibu mangsa telah pergi memeriksa anaknya di tempat tidur dan mendapati anaknya itu tiada di situ. Setelah mencari di dalam rumah masih tidak kelihatan kelibat anaknya itu, ibu mangsa segera mengejutkan ahli keluarganya yang lain. Mereka yang terkejut dengan kehilangan mangsa segera mencari mangsa di sekitar rumah serta kampung dan di tempat-tempat mangsa sering bermain dengan rakannya. Pada awal paginya pula, mereka mencari rakan mangsa yang dipercayai bermain bersama mangsa pada malam mangsa hilang. Menurut rakan mangsa, memang mangsa bermain sepak takraw bersama pada malam itu. Namun, secara tiba-tiba mangsa memberitahu dia ingin membuang air kecil dan telah pergi seorang diri ke arah satu kawasan semak untuk menunaikan hajatnya itu. Memang kebiasaan bagi mereka untuk ke kawasan semak itu apabila ingin membuang air. Setelah pergi, menurut rakan mangsa, mangsa tidak pulang-pulang ke tempat mereka bermain, tetapi mereka tidak bimbang dan berpendapat kemungkinan mangsa tidak jadi untuk buang air di situ dan telah pulang ke rumah. Mereka hanya membiarkan sahaja ketiadaan mangsa selepas itu dan pulang ke rumah masing-masing apabila malam semakin lewat. Setelah seharian mencari mangsa namun tidak membuahkan hasil, ibu mangsa telah membuat laporan polis di balai polis berdekatan pada pukul 7 malam 11 Januari 2022. Selain itu, bapa saudara mangsa turut membuat posting di media sosialnya memaklumkan tentang kehilangan mangsa. Dengan serta-merta postingnya itu tular di media sosial apabila orang ramai saling berkongsi posting tersebut. Pihak polis yang menerima laporan dari ibu mangsa segera mengumpulkan maklumat berkenaan mangsa. Operasi mencari dan menyelamat kemudian telah digerakkan pada 12 Januari bermula pada pukul 8 pagi. Operasi pencarian mangsa dengan jarak radius 2 km itu turut melibatkan agensi lain iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan turut mendapat bantuan daripada penduduk kampung. Dalam masa yang sama, terdapat aduan penduduk berkenaan ancaman harimau belang yang berkeliaran di kawasan perkampungan orang asli Pos Bihai di Gua Musang. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan masih giat menjalankan operasi pemantauan dan kawalan di kawasan tersebut. Susulan di tengah kebimbangan ancaman pak belang, keluarga mangsa dan pihak yang terlibat dalam operasi mencari mangsa berasa bimbang jikalau mangsa telah menjadi mangsa kepada binatang itu. Dalam pada itu juga, keluarga mangsa telah mendapatkan bantuan pengamal perubatan Islam untuk mencari mangsa yang hilang ini. Walau bagaimanapun, setelah hampir 30 jam dilaporkan hilang, mangsa ditemui oleh penduduk kampung lebih kurang 5.30 petang, kira-kira 2 km dari tempat terakhir mangsa dilihat. Mangsa dikatakan dijumpai dalam keadaan kebingungan di atas sebuah jambatan dan sedang berjalan dengan muka kepenatan sebelum diselamatkan. Ketika dijumpai, mangsa lengkap memakai baju T lengan pendek berwarna merah berlogo Mickey Mouse dan berseluar pendek warna
berwarna hitam. Penduduk yang menemuinya segera membawa remaja itu pulang ke rumah keluarganya. Melihat keadaannya yang membimbangkan, keluarga mangsa membawa mangsa ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai untuk menjalani pemeriksaan dan rawatan lanjut. Susulan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR yang dijalankan telah ditamatkan. Selain badan mangsa yang dalam keadaan lemah, mujurlah tiada kecederaan lain yang dialami oleh mangsa dalam kejadian ini. Tragedi kehilangannya pada waktu itu masih lagi misteri kerana mangsa masih dalam keadaan terpinga-pinga dan gagal menjelaskan bagaimana dia boleh meninggalkan kawasan rumahnya begitu sahaja tanpa sebab dan bagaimana dia boleh berada di tempat dia dijumpai. Bukan sahaja keluarga mangsa tetapi orang ramai yang mengikuti kes kehilangan mangsa ini tertanya-tanya apa yang telah terjadi sebenarnya kepada mangsa sepanjang kehilangannya itu. Setelah dirawat di hospital dan hampir seminggu berehat, barulah mangsa menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Cerita yang ditunggu oleh semua yang mengikuti kes kehilangannya secara misteri itu. Tetapi apa yang akan diceritakan oleh mangsa bakal mengejutkan semua pihak dan sukar untuk mempercayainya. Mangsa memberitahu bahawa dia percaya yang dirinya disorok makhluk halus di sebatang pokok terap berhampiran sungai yang terletak kira-kira 40 meter dari rumahnya di kampung Pasir Linggi. Susulan peristiwa tersebut, mangsa berkata yang selepas ini diserik dengan apa yang berlaku dan tidak lagi akan membuang air kecil di kawasan semak. Cerita remaja itu, sepanjang kehilangannya dia tidak mengingati apa yang berlaku kepada dirinya selain berasa hanya seperti tertidur selama 1 jam sebelum ditemukan oleh penduduk kampung. Sejak kejadian itu, mangsa tidak lagi tinggal di kampung tersebut kerana berasa bimbang akan disuruh lagi dan berada di bawah jagaan bapa kandungnya di Kampung Labuk, Macang. Menurut bapa saudara mangsa, mengikut nasihat pengamal perubatan Islam yang membantu proses mencari mangsa, makhluk halus di kawasan itu dipercayai masih berminat dengan mangsa. Mangsa yang dipanggil Azim oleh keluarganya dikatakan tidak boleh tinggal di rumahnya di Pasir Linggi kerana bimbang diambil makhluk halus itu sekali lagi. Demi keselamatan buat sementara waktu, mangsa akan tinggal bersama bapanya dan bersekolah di Macang. Ibu Azim berkata dia bersyukur apabila anak bongsu daripada 4 beradik itu semakin pulih semangatnya. Katanya selain meminta pertolongan pihak berkuasa dan orang kampung, dia turut menggunakan khidmat 8 orang pengamal perubatan Islam bagi mengesan jejak anaknya. Kumpulan pengamal perubatan mengatakan Azim berada di kawasan pokok terap itu dan pelbagai cara dilakukan termasuklah membaca Al-Quran dan mengalunkan azan. Akhirnya, selepas pengamal perubatan itu berunding dengan makhluk halus itu, tidak lama kemudian Azim ditemukan seorang penduduk di sebuah jambatan kira-kira 2 km dari rumah dalam keadaan lemah serta kebingungan. Ini adalah kejadian pertama menimpa anaknya sepanjang mereka tinggal di kampung itu sejak 20 tahun yang lalu. Namun beberapa tahun sebelum itu, terdapat seorang anak orang asli di kampung yang sama hilang disorok makhluk halus namun berjaya ditemukan semula. Penduduk percaya kejadian orang hilang secara misteri dan dikembalikan dalam keadaan lemah kerana dipercayai menjadi laluan keramat alam gaib. Pokok terap tumbuh di situ sebelum mereka sekeluarga tinggal di kawasan itu dan mereka tidak menyangka pokok terap setinggi 9 meter itu dihuni makhluk halus. Mujurlah adik Azim ini berjaya ditemui dengan selamat berbanding jika dia hilang tanpa mampu dijejaki seperti yang terjadi dalam kejadian orang hilang yang berlaku di negara kita sebelum ini. Amat sukar dipercayai apa yang telah berlaku serta yang dialami oleh mangsa jika tidak mengalaminya sendiri. Alam gaib adalah rahsia Allah yang mungkin sampai bila-bila pun tidak akan diketahui oleh kita. Sekian.